Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi masing-masing boleh semak jawapannya. Baik, cikgu nak terangkan bagaimana mengira dan mendapatkan jawapan bagi soalan pecahan di bawah tajuk darab pecahan. Untuk menyelesaikan operasi darab pecahan, penyebut tak sama tidak menjadi masalah. Bagi penambahan dan penolakan pecahan, apabila kita nak menolak ataupun menambah dua pecahan, kita mestilah menyamakan penyebutnya. Tapi dalam tajuk darab pecahan, kita tak perlu nak samakan penyebut. Jadi bagi pecahan ini, yang pertama pecahan wajar dan yang kedua nombor bercampur. Nombor bercampur kita tukar dulu kepada pecahan tak wajar. Darab dan tambah. 4 darab 1, 4 tambah 1, 5. Jadi 5 per 4. Ini kita masih kekalkan lagi 1/2. Jadi sekarang 1/2 darab 5 per 4. Apabila dah sama kedudukan, kita hanya darabkan. 1 darab 5, 5, 2 darab 4, 8. 5 per 8. Dan apabila kita lihat jawapan mestilah dalam bentuk termudah dan dalam bentuk pecahan wajar. Jadi jawapan sekarang 5 per 8 dah dalam bentuk termudah. Selesai. Seterusnya soalan yang kedua, 2 1/3 darab 1/6. Sama juga, kita tukarkan dulu nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Darab tambah 3 darab 2, 6 tambah 1, 7. Jadi 7 per 3 darabkan dengan 1 per 6. Seterusnya kita darabkan 7 darab 1, 7, 3 darab 6, 18. Jadi jawapannya adalah 7 per 18. 7 per 18 juga tidak boleh dipermudahkan. Seterusnya soalan ketiga, 3 per 5 darab 1, 2 per 3. Sama juga, 3 per 5. Nombor bercampur kita tukarkan kepada pecahan tak wajar. Darab kemudian tambah. 3 darab 1, 3 tambah 2, 5. Jadi 5 per 3. Jadi soalan ni ada dua kaedah. Yang pertama, kita boleh mansuhkan. Apabila melibatkan pembahagian, kita boleh mansuhkan. Contohnya, 5 darab 1, 5 darab 1. 3 darab 1, 3 darab 1. Jadi sekarang jawapannya adalah 1 per 1 ataupun 1. Sama juga kalau kita contohnya jawapan tadi kita tak permudahkan. 3 per 5 darab 5 per 3. Kita kira macam biasa. 3 darab 5, 15. 5 darab 3 juga 15. 15 per 15. Apabila penyebut dan pengangka sama, nilainya adalah 1. Seterusnya soalan 4, 3 5/7 darab dengan 2 per 3. Sama juga, kita tukarkan dulu kepada nombor pecahan tak wajar. 7 darab 3 21 tambah 5 26 per 7. Darabkan dengan 2 per 3. Seterusnya kita darabkan 26 darab 2, 52 per 21. 52 per 21 adalah pecahan tak wajar. Syarat jawapan mesti dalam bentuk termudah dan dalam bentuk pecahan wajar. Jadi kita mesti tukarkan 52 per 21 kepada nombor bercampur. Jadi kita selesaikan 52 bahagi 21.
21 darab 2 sama dengan 42. Tolak sifar 5 darab 4, 1. Jadi jawapannya adalah 2, 10 per 21. Seterusnya soalan 5. 1 per 4 darab dengan 2 per 3. Okay, sama juga, kita tukar dulu kepada pecahan tak wajar. Okay, 2 darab 3, 6 tambah 2, 8. 8 per 3. Okay, 1 per 4 dikekalkan. Okay, kita darabkan. 1 darab 8, 8. 4 darab 3, 12. Okay, 8 per 12. Okay, 8 per 12 boleh dipermudahkan. Okay, kita sambung. 8 per 12 apabila dipermudahkan, kita boleh guna sifar 4. Okay, 4 darab 2, 4 darab 3. Jadi jawapannya adalah 2 per 3. Seterusnya soalan bahagi. Soalannya 1 per 2 bahagi 1 per 4. Okay, untuk bahagi, kaedahnya adalah kita tukarkan kepada operasi darab dan pasangan pecahan kita terbalikkan ataupun kita songsangkan dia. Okay, contohnya soalan 1, 1 per 2. Okay, bahagi kita tukarkan kepada darab. Okay, pecahan pasangannya adalah kita tukarkan, kita songsangkan, jadi 4 per 1. Setelah itu baru kita selesaikan. 1 darab 4, 4. 2 darab 1, 2. Okay, syarat pecahan mesti dalam bentuk wajar dan termudah. Jadi kita boleh selesaikan 4 bahagi 2. Kita boleh permudahkan 2 darab 1, 2 darab 2. Jadi jawapannya adalah 2. Seterusnya 7 per 8 bahagi 4. Setiap nombor ada pendamping yang kita tak nampak. Okay, contoh nombor 4 sini. Okay. Kenapa cikgu cakap pendamping? Cikgu hanya istilahkan saja sebagai pendamping untuk lebih faham. Okay, sebenarnya ada tetapi ditiadakan, dihilangkan. Okay, contohnya nombor 4 ini. Sebenarnya nombor 4 kalau dalam pecahan, dia adalah pecahan per 1. Okay, 4 per 1. Per juga dalam matematik adalah operasi bahagi. Jadi 4 bahagi 1, jawapan dia 4. Okay, sebab tu 1 itu dihilangkan. Sama juga kalau nombor 4 dalam bentuk perpuluhan, kita akan tulis 4 perpuluhan sifar. Okay, tetapi kita tahu sifar selepas titik perpuluhan dia tiada nilai. Sebab itu kita hanya tulis 4. Jadi sifar di belakang selepas titik dihilangkan. Tapi sebenarnya ada. Sama juga dengan nombor 4 di sini. Jadi untuk selesaikannya, kita tukarkan dulu 4 kepada pecahan. Jadi kita buatkan per 1. Okey. Kita ikut balik langkah yang pertama tadi. Seperti soalan 1, kita tuliskan 7 per 8 bahagi kita tukarkan kepada darab. 4 per 1 kita songsangkan dia, 1 per 4. Selepas itu kita selesaikan. 7 darab 1, 7. 8 darab 4, 3 per 2. Okay, 7 dan 3 per 2 tidak boleh dipermudahkan. Okay, jadi jawapannya 7 per 32. Okay, soalan 3 sama seperti soalan
soalan 2, tetapi tiada penambahan. Okey, dia bagi dalam bentuk nombor bercampur didarabkan dengan nombor bulat. Okey, sama seperti soalan darab tadi, kita tukarkan dulu nombor bercampur ini kepada pecahan tak wajar. Darab tambah 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. Jadi jawapannya 5/2. Okey, bahagi 8/1. Okey, 1/1 kita tambahkan sebab asalnya memang ada per 1. Okey, seterusnya kita ikut langkah yang seperti tadi juga. Tuliskan 5/2 bahagi kita tukar kepada darab, 8/1 kita terbalikkan jadi 1/8. Okey, 5 darab 1, 5, 2 darab 8, 16. Okey, 5/16 tidak boleh dipermudahkan. Seterusnya nombor 4, 5/6 bahagi 1, 1/3. Okey, sama juga. 5/6 bahagi 1, 1/3 kita tukarkan kepada pecahan tak wajar. Okey, 3 darab 1, 3 tambah 1, 4. 4/3. Kemudian kita buatkan 5/6 darab 3/4. Okey. Apabila dalam ada nombor yang kita boleh permudahkan, kita permudahkan. Okey, 3 dengan 6 boleh dipermudahkan sebab ada persamaan sifir. Kita boleh gunakan sifir 3. 3 darab 1, 3 darab 2. Okey, apabila nombor dah semakin kecil, senang untuk kita mendarab. Jadi 5 darab 1, 5, 2 darab 4, 8. Jadi jawapannya adalah 5/8. Seterusnya soalan kelima, 1/4 bahagi 2/3. Okay, sama juga kita tukarkan dulu kepada pecahan tak wajar. 4 darab 1, 4 tambah 1, 5. Jadi 5/4. Okay, bahagi kita tukarkan kepada darab. 2/3 kita terbalikkan jadi 3/2. Okey, tidak ada nombor yang boleh dipermudahkan. Kita terus dengan perkiraan. 5 darab 3, 15. 4 darab 2, 8. Okey, kita perhatikan 15/8 adalah pecahan tak wajar. Syarat jawapan mesti dalam bentuk pecahan wajar dan terkecil. Jadi kita tukarkan kepada nombor bercampur. 15 bahagi 8. 8 darab 1, 8. 15 darab 8, 7. Jadi jawapannya adalah 1/7/8. Kita salin semula 1/7/8. Seterusnya, kita lihat pula soalan penyelesaian masalah melibatkan pecahan. Okay, soalan pertama, Azura ada 1/25 meter ribbon. Dia menggunakan 1/2 daripada ribbon itu untuk mengikat kotak hadiah. Berapakah panjang ribbon yang tinggal? Okay, soalan biasanya berada pada ayat yang terakhir, iaitu berapakah panjang ribbon yang tinggal dan minta baki. Okay, pada soalan ni Azura ada 1/25 meter ribbon. Dia menggunakan 1/2 daripada ribbon itu untuk mengikat kotak hadiah. Okay, ada beberapa kaedah yang kita boleh gunakan untuk jawab soalan ini. Soalan pertama, kaedah pertama adalah kita cari dahulu nilai 1/2 daripada ribbon itu. Okey, 1/2 daripada ribbon tersebut. Nilai 1/2. Okey, jika kamu tolak 1/25, tolak 1/2, jawapan itu adalah salah. Okey, sebab ayat ini bukan
menerangkan bahawa dia menggunakan 1/2 meter, tetapi dia menggunakan 1/2 daripada ribbon itu. Okay. Ini menunjukkan nilai pecahan daripada suatu kuantiti. Okay. Jadi kita kena cari nilai 1/2. Jadi 1/2 darabkan dengan nilai asal pecahan tersebut. Tetapi satu kaedah lagi yang kita boleh gunakan adalah kita tahu 1/2 adalah separuh. Okay. Separuh bermaksud bahagi 2. Okay. Bermaksud ayat ni dia menggunakan separuh daripada ribbon itu. Separuh bermaksud bahagi 2. Jadi kita boleh buat 2/5 meter bahagi 2. Okey. Keadaan yang sama seperti yang kita buat sebelum ini. Kita tukar dulu kepada pecahan tak wajar. 1/5 darab 5. 5 tambah 2, 7. 7/5. Okey. Bahagi kita tukarkan kepada darab. Okey, 2 asalnya adalah 2/1. Jadi kita terbalikkan jadi 1/2. Kemudian kita selesaikan 7 darab 1, 7. 5 darab 2, 10. Jadi jawapannya adalah 7/10 meter. Soalan 2, Hafiz menuang 21/4 liter air sirap ke dalam beberapa gelas berisi padu 1/8 liter. Berapakah bilangan gelas yang diperlukan untuk menuang semua isi padu air tersebut? Baiklah, pada soalan ini jelas menunjukkan operasi yang digunakan. Baik, kita baca balik. Hafiz menuang 21/4 liter air sirap ke dalam beberapa gelas berisi padu 1/8 liter. Jadi ayat ini menunjukkan proses pembahagian. Menuang isi padu, sebahagian daripada isi padu ke dalam beberapa gelas. Okey. Yang berisi padu 1/8. Kita menunjukkan proses pembahagian. Jadi kita terus buat dalam bentuk ayat matematik. 2 1/4 bahagi 1/8. Kaedah seperti sebelum ini, kita tukarkan dulu kepada pecahan tak wajar. 4 darab 2, 8 tambah 1, 9. Jadi 9/4. Bahagi kita tukarkan kepada operasi darab. 1/8 kita terbalikkan jadi 8/1. Baiklah, pada jawapan ataupun soalan ini ada nombor yang boleh dipermudahkan, iaitu nombor 4 dan 8. Jadi kita permudahkan supaya senang untuk kita mendarab nanti. Okey, 4 kita boleh guna sifar 4. 4 darab 1, 4 darab 2. Okey, seterusnya kita selesaikan 9 darab 2, 18. 1 darab 1, 1. Jadi jawapannya adalah 18 liter. Seterusnya soalan 3. Puan Laila ada 1/5 kilogram tepung. Dia membahagikan semua tepung kepada 4 kumpulan untuk satu acara sukaneka. Berapakah kilogram tepung yang diperolehi oleh setiap kumpulan? Soalan ini lebih jelas. Jadi kita dah tahu operasi yang terlibat untuk mendapatkan jawapannya. Okey, dia membahagikan semua tepung kepada 4 kumpulan. Jadi ayat matematiknya adalah 1/5 kilogram bahagi 4. Okey, seperti biasa kita tukar dulu kepada pecahan tak wajar. Darab tambah 5 darab 3, 15 tambah 1, 16. 16/5. Bahagi kita tukarkan kepada darab.
Okey, 4. 4 pada asalnya adalah 4/1. Jadi kita terbalikkan jadi 1/4. Baik, soalan ini juga ada nombor yang boleh dipermudahkan. Jadi kita permudahkan, iaitu nombor 4 dan 16. Kita boleh guna sifik 4. 4 darab 1, 4 darab 4. Okey, kita selesaikan 4 darab 1, 4. 5 darab 1, 5. Jadi jawapannya adalah 4/5 kilogram. Baiklah, itu saja. Seterusnya, bagi soalan yang salah, cikgu minta kamu buat semula pembetulan, dan bagi jawapan yang betul, tahniah diucapkan. Banyakkan buat latihan, banyakkan ulang kaji pelajaran. Mudah-mudahan kamu semua boleh berjaya dengan cemerlang, insya-Allah.